Untuk kali ni nak masak apa kan? Bahan-bahan tu dah ada kat sini. Okey, jadi saya tak tahu nak bagi nama apa sebab ni adalah resepi saya sendiri. Kalau ada daging-daging hancur yang tak habis tu saya akan gunakan. Cuma saya akan letakkan ni, saya akan masakkan semua sekali. Kemudian saya akan letak dalam pita roti, kita balut, kita potong. Dalam tu ada sayur sikit, kita makan dengan sos. Macam tu lah. Kita boleh panggil pita daging kot. Ataupun shawarma daging. Lebih kurang lah macam tu kan. Okey, jom. Ini adalah bahan-bahannya. Daging yang telah dihancurkan ataupun daging cincang. Dan yang pertama sekali, jom kita potong dulu bawang merah. Bawang merah ni, kalau anda nak pakai bawang Holland pun boleh juga. Kalau tak nak bawang merah pun tak ada masalah. Okey, bawang merah ni kita ambil dua pisau. Macam biasalah, kita bila masak daging cincang macam ni, sedap lagi kalau kita dapat cincang jugalah bawang ni kan. Kalau ikutkan bahan-bahan untuk dikupas, dipotong ni rasa dua je kot. Bawang merah dan juga bawang putih. Memang sangat ringkas lah resepi ni. Dan juga sesuai lah kepada yang mungkin nak mengejar masa kan. Rasa macam tak sempat lah nak masak tu masak ni. Tak apa, tengok kat dapur ada daging ataupun daging kisar lebih, terus masak je macam mana saya buat ni. Yang penting rasa dia yang sedap. Bawang merah ni kita potong setengah macam ni, setengah kita simpan dulu. Kalau tak cukup tambah lagi. Okey, buang dia punya hujung ni. Okey, rasanya setengah ni dah cukup kot. Dan juga seterusnya saya akan pakai bawang putih lebih kurang dalam 2 ke 3 biji. 2 ke 3 ulas. Okey, bawang putih ketuk je dulu. Ni ada belakang, kita potong jap. Okey, ketuk je. Macam biasalah, kita buang kulit dia. Dan kita akan cincangkan bawang putih ni, okey. Saya belum siap lagi masak ni. Rasa dah terbayang tau. Sebenarnya, yelah, kalau macam kita makan shawarma yang orang Arab tu kan, sedapnya rasa dia kan. Tapi ini lebih kurang lah ala-ala lah. Sebab shawarma tu, dia pakai daging yang segar. Daging yang orang kata bukan sejuk beku punya kan. Tapi tak apa, lebih kurang lah rasa dia yang penting. Dan yang paling penting juga satu lagi, harga dia lebih murah. Kalau shawarma satu tu berapa ya? Itu hari makan satu set sekali dengan ada kentang goreng, dia ada bagi dia punya sos-sos dia, ada sayur-sayur sikit. Dekat RM20 kot. Tapi bila kita buat sendiri macam ni, jimat boleh makan ramai pula tu. Okey. Bawang putih kita cincang macam ni. Gitu. Itu maksudnya dah habis dah. Cukup lah. Okey, ini bahan yang kita akan tumiskan kejap lagi. Ada bawang merah dan juga bawang putih. Boleh letak di tepi. Dan sekarang ni mari kita terus ke periuk nasi. Kita on Swiss dan juga letak minyak. Swiss pun sudah kita hidupkan. Letak sedikit minyak. Dan kita tunggulah lebih kurang dalam 2 ke 3 minit sampai periuk nasi kita ni dah panas. Ataupun minyak dalam periuk nasi dah panas. Baru saya akan tunjukkan langkah yang seterusnya. Okey? Saya nak cari ada bunyi lembu kat belakang tu. Okey, minyak dalam periuk nasi kita pun dah panas. Buka tudung periuk ni. Letak di bawah. Dan seterusnya saya perlukan sudip. Masukkan bawang merah dan juga bawang putih terus ke dalam periuk nasi. Tak semua tak apa. Dia punya bawang ni kita masak taklah terlampau garing sangat. Bagi dia layu-layu sikit dia dah cukup. Sebab untuk masakan ni agak lama juga kita nak masak sebab ada daging kan. Tu dia, bau bawang putih dan juga bawang merah sudah naik dah. Nampak bila kita gunakan periuk nasi ni, ada satu bahagian yang dah masak, satu bahagian lagi macam belum masak. Jadi kita kena sentiasa berwaspada dan juga hati-hatilah kita tengok dia elok-elok Okey, macam ni dah okey dah ni. Dan sekarang ni kita terus masukkan daging cincang ke dalam periuk nasi kita. Masuk je macam ni. Tekan-tekan sikit, hati-hati air daripada daging ni akan terpecik keluar. Jadi macam saya syorkan kepada anda, pakailah apron untuk melindungi baju kita. Kita kacau-kacau sikit je macam ni. Tekan-tekan bagi dia macam lembik-lembik sikit. Tak nak berketul-ketul sangat. Dan sampai dah masanya untuk kita terus letakkan bahan-bahan yang saya katakan tadi. Ini serbuk ketumbar. Seterusnya saya pakai juga jintan manis. Jintan putih. Dia punya sukatan ni lebih kurang dalam 1 ke 2 sudu teh. Sudu tu lah. Dan serbuk cili. Serbuk cili kalau rasa suka pedas tak banyak lah. Tak suka pedas jangan tak banyak. Kacau balik. Okey, dan juga kita boleh terus perasakan dia dengan garam. Sedikit garam. Dan juga sedikit kunyit. Ala-ala je kunyit, tak banyak sangat. Ladu sulah sikit.
Dan ini salah satu lagi bahan yang penting, iaitu butter ataupun margarin untuk menambahkan lagi dia punya lemak. Okey, ini saja, kita gaul balik. Ui, dia punya bau sudah naik lah bau daging ni Ini juga terpulang kepada anda kalau rasanya nak pakai daging ayam boleh, nak pakai daging kambing boleh, apa jenis binatang pun boleh, tak ada masalah. Boleh juga guna resepi ni kan. Dan kita akan terus kacau bahan-bahan yang ada kat dalam ni. Dan juga kita akan masak dia sampailah air dia kering. Kalau perasan kat sini ada dia punya minyak sikit Tengok bawah ni nampak ada minyak dia, ada air dia sikit. Kalau boleh kita nak bagi kering sikit lah. Yang besar-besar tebal-tebal ni kita hancur-hancurkan lagi lah. Tekan je macam tu. Yeah. Dan juga makanan ni kita boleh lah makan sebenarnya waktu pagi boleh, sebelum nak pergi kerja ke, sebelum nak pergi sekolah kan, siap-siap untuk anak lu, ataupun untuk minum petang, minum bersama dengan kopi panas. Alamak sedap. Okey, kalau kita tengok kat dalam ni pun daging ni dah hampir masak, sikit lagi. Kita tekan kacau sikit. Kalau nampak ni maksudnya warna dah bertukar macam ni, dah masaklah daging cincang kita ni. Mudah kan? Tak susah mana pun. Okey, bolehlah tutup api terus. Ni dah siap. Jadi saya nak teruskan pula sekarang ni. Kita nak bagi dia rehat dalam ni, bagi dia sejuk sikit. Kita akan sediakan pula roti ataupun pita dia. Jom. Baiklah, inilah dia daging cincang yang telah siap kita masak tadi dan juga disejukkan. Memang kita kena sejukkan dulu daging ni sebab bila kita nak balut dekat roti tu, takut nanti bila panas sangat dia akan buatkan tekstur roti tu menjadi lembik. Kita tak nak terlampau lembik. Jadi kita bagi dia sejuk dulu di dalam ni. Dan kita akan pakai pita roti seperti ini. Ini yang jenis ada gandum kat sini untuk sihat katanya. Kalau anda nak bakar dulu depan belakang pun tak ada masalah. Kalau tak nak bakar macam ni pun boleh. Okey, yang pertama sekali kita akan ambil dulu salad ni, agak-agaklah besar-besar mana nak. Macam ni pun boleh lah. Okay, kita anggap setengah sini. Buah tomato, letaklah dalam 2 ke. Kiri kanan sebab kita nak potong tengah nanti kan. Kita tambah lagi timun lah, tak cukup. Jangan kedekut sangat. Timun kita letak 3 macam ni. Dan seterusnya, ambil sudu untuk ambil daging ni lah. Ui, panas lagi sebenarnya. Luar tak panas, dalam panas Taburkan je macam ni. Dekat atas sayur macam ni. Okey. Ini terpulang daripada anda. Nak banyak boleh, nak sikit boleh. Selalunya kalau kita pergi kedai-kedai kan kita marah kan. Kenapa daging sikit sangat? Tak apa. Boleh. Sebabkan kita yang masak sendiri. Letak banyak-banyak pun tak apa. Suka hatilah. Macam ni. Okey. Tak cukup ni. Kita tambah lagi lah. Seterusnya pula, tambahkan sos tomato pula. Seterusnya kita tambah pula sos cili. Sos cili kita buat macam ni yeah. Cukup. Dan untuk tambahkan dia punya rasa lemak dia lagi, letaklah mayonis. Macam ni. Itu dia pita daging ataupun shawarma daging. Dah pun siap untuk kita balut. Tapi macam agak banyak sikit ni. Macam mana aku nak balut ni? Boleh. Okey. Cuba balut sebab itulah orang kedai-kedai selalu dia tak letak isi banyak-banyak tau. Banyak-banyak dia macam nilah, susah pula nak balut Boleh lah. Gitu dia. Kita keluar-keluar sikit ni boleh lah. Kita keluar sini, kita makanlah sikit. Okey. Dan seterusnya kita terus potonglah. Ambil di bahagian tengah macam ni. Pisau tak tajam. Bahagian tengah kita potong. Dan inilah dia shawarma daging ataupun pita daging. Sudah pun siap. Mudah bukan? Semua ni hanya menggunakan periuk nasi je. Rasa macam nak tambah sayur lagi lah. Apa lagi tambah sayur